yang kedua. So ni bentuk bahan dia kan, yang mana yang baru masuk tu. Boleh buka dulu bahan. Jadi untuk hari ni kita akan sambung untuk soalan yang kedua. Okay, sementara cikgu prepare ni, korang tengok dulu bahan tu dulu. Boleh dengar suara cikgu ni clear tak? Kalau ada gangguan ke, bunyi angin, boleh beritahu. Okay, baik. Ini soalan yang kedua. So, ini adalah SPM practice, kertas 1. Sekejap dia tak keluar pula. Sementara cikgu prepare bahan ni, korang boleh tengok dulu yang mana baru masuk tu. Kita akan sambung. Okay, baik. Ni adalah bahan kita yang mana ini adalah soalan di bawah SPM practice kertas 1. Sekejap dia macam lagging sikit dekat screen korang tu. Dia tak keluar. Okay, baik. Soalan yang kedua kita baca dulu sama-sama. Jadi ni masih di bawah tajuk bab 5, yang mana bab 5 ni adalah taburan binomial kebarangkalian. Binomial. Okay, so soalan kedua. Dia kata jadual menunjukkan taburan kebarangkalian bagi satu pemboleh ubah diskrit Y. Soalan 2A, dia tanya, cari nilai bagi P. So kat sini ada jadual lah. Ada Y, ada P, kita ada R sebagainya. Soalan 2B, seterusnya cari P, Y lebih besar dan termasuk 5. Okay, kita tengok dulu soalan yang pertama, iaitu 2A. Okay, soalan dia suruh cari P. Ingat lagi, untuk kebarangkalian, jumlah kebarangkalian kesemuanya mesti sama dengan 1. So, kalau kita jumlahkan kesemua ni, semuanya sepatutnya kita akan dapat nilai sama dengan 1 lah. Okay, jadi kita ambil semua nilai dekat situ. P tambah dengan 0.15 tambah dengan 0.25. Kita tambah dengan 0.14 tambah lagi dengan P tambah 0.06 dan akhir sekali tambahkan dengan 2P. Kita samakan dengan 1. Okay, kenapa samakan dengan 1? Macam cikgu cakap tadi. Kalau kita ada kebarangkalian total dia mesti 1. Kan? Sebab 1 ni orang nak kata, kalau kebarangkalian tu adalah 1, dia akan terjadi. Dan itu dari segi maksud dia lah. Okay, so sekarang ni kita nak mencari P. Kan? So, jumlahkan ke semua dulu. Okay, ambil P. P tambah 2P, kita akan dapat 4P. And then tambah 0.15 tambah dengan 0.25 tambah dengan 0.14 tambah dengan 0.06. Kita akan dapat nilai dia adalah 0.6 sama dengan 1.
Okey, jadi bila kita nak cari P, 4P sama dengan 1 tolak 0.6, 4P sama dengan 0.4, maka jawapan akhir P adalah 0.1. Okey, boleh untuk 2A ni. So 2A ni dia straightforward je dan agak senang. Okey, kita sambung soalan seterusnya 2B. 2B dia minta cari P Y lebih besar daripada 5. Jadi P Y lebih besar daripada 5, kita akan ambil yang mana kita ada dekat sini lebih besar daripada 5 dan termasuk 5. Bermaksud dia nak ni lah, ke atas. Dia nak ke atas. Jadi bila kita nak cari yang tu, P Y lebih besar dan termasuk 5 adalah sama dengan 0.14 tambah dengan P tambah 0.06, tapi sebab 0.06 ni kita dah dapat P tadi tu, kita dah dapat nilai dia adalah 0.1. Jadi 0.1 campur dengan 0.06 dan 2P. So 2P 2 darab 0.1. So 2 darab 0.1 kita akan dapat 0.2 lah. Kan, jadi jawapan akhir kita adalah 0.5. Okey, boleh untuk soalan yang kedua ni. Okey, boleh salin dulu. Kalau ada soalan beritahu dia cikgu. Kita boleh terangkan balik. Okey, jadi ni adalah soalan yang kedua. Okey, jadi yang baru masuk tu, kita sekarang ni tengah menjawab soalan bahan 5. Jadi boleh cari bahan tu, cikgu ada send sebelum ni. Kalau tak jumpa beritahu, cikgu akan resend balik. Okey, jadi kita tengah buat soalan SPM practice kertas 1. Last week tu kita dah buat soalan 1. Jadi ni jawapan soalan 1. So kalau nak screenshot boleh screenshot sekejap. Okay, and then ini adalah soalan yang kedua. Okay, kita sambung sekarang ni untuk soalan yang seterusnya, iaitu soalan yang keempat. Sorry, ketiga. Macam mana boleh lompat ke empat pak kan? Okay, soalan yang ketiga. Okay, kalau pelajar tengok dekat situ, dia ada simbol dekat tepi tu, dia kata SPM 2017. Bermaksud pernah keluar soalan dalam SPM 2017. Jadi bentuk ni mungkin ada kemungkinan boleh keluar lagi nanti. Okey, soalan yang ketiga dekat sini. Kita baca sama-sama dulu. Rajah menunjukkan graf taburan binomial dengan X adalah B4P. So, boleh ingat lagi. 4 ni adalah N dia. Ini adalah N, ini adalah P. Okey. Soalan 3A.
ungkapkan Px kurang daripada 1 tambah Px sama dengan 4 dalam sebutan A dan B. Okay, itu soalan 3A. Soalan yang kedua, 3B, cari nilai P. Okay, jadi ada dua soalan di situ. Kita start dahulu dengan soalan 3A. Okay, soalan 3A dia kata ungkapkan kita ada Px kurang daripada 1 tambah Px sama dengan 4 kebarangkalian X kurang daripada 1 tambah dengan kebarangkalian X sama dengan 4 dalam sebutan A dan juga sebutan B. Okay, kita ada dekat sini Px sama dengan Px kurang daripada 1. Kita ada juga Px sama dengan 4. Okay, kita buat sesuatu dulu. Px kurang daripada 1 bermaksud apa? Dan termasuk 1 bermaksud dari sini kita ambil ke kiri. Kita ada 1 dengan kosong dekat situ. Okay, seterusnya kita ada juga Px sama dengan 4. Kita ada yang ni lah. Kan kita ambil yang bahagian sini. Tapi tengok dekat situ. Dia nak dalam sebutan A dan B. Kalau kita tengok 1 dengan kosong, nilai dia ada. Kan kat situ ada 256 bahagi dengan 625. Jadi kat sini, kalau contoh kita ambil Px sama dengan kosong. Kita ambil juga Px sama dengan 1. Sebab 1 dan ke bawah. Dan kita tambahkan dengan Px sama dengan 4. Kalau kita buat 1 by 1 dekat situ, kita akan dapat nilai. Tak ada A dan tak ada B. Kan? Tapi soalan dia kata dalam sebutan A dan B. Bermaksud kita kena adjust sikit. Jadi kalau kita tengok, kawasan yang kita nak adalah kawasan ni. Kiri dengan kanan ni. Bermaksud apa? Bermaksud kalau kita tolak kawasan yang tengah-tengah ni, kita akan dapat yang kuning tu. Jadi kita buat yang tolak tadi tu. 1 tolak dengan Px sama dengan 2 tolak dengan Px sama dengan 3. Kita buang 2 dengan 3, kita akan dapat sama macam yang kat atas tadi tu. Sebab apa? Kalau kita tengok 2 dengan 3 ni ada A dan juga B. Jadi bermaksud akhir sekali jawapan kita adalah 1 tolak A tolak B. Jadi yang ni dah menjawab soalan lah kan. Sebab dia nak soalan ni dia kata ungkapkan dalam sebutan A dengan B. So kat situ ada A, kat situ ada B juga. So kita dah dapat jawapan untuk 3A. Okay, boleh faham untuk 3A ni? Ada soalan? Okay, sambung seterusnya. Cari nilai P. Cari nilai P. So P ni apa? P ni adalah kebarangkalian berjaya. Ingat lagi, kita ada P dengan Q. P adalah berjaya. Q untuk kebarangkalian gagal. So 3D. Kita nak cari nilai P. So kalau kita nak cari nilai P, kita kena ambil kebarangkalian yang mana? Kita akan buat 4C4P4 contohnya. Contoh kita ada nilai dekat situ kan. Kita ada ambil lah mana-mana. Nak ambil kosong ke, nak ambil 1 ke, nak ambil 4 boleh. Kan contoh kat sini cikgu ambil Px sama dengan 4. So cara untuk tulis Px sama dengan 4 macam mana? Kita akan tulis dia 4. Kita akan tulis dia C4 4. Sebab apa? 4 dekat sini adalah total N. 4 dekat bawah ni adalah R. So ini adalah R. Ini adalah N. 4C4 kita akan darab dengan P. Kuasa apa? Kita akan darab dengan kuasa 4. Iaitu N tolak R. Okay, jadi 4C4P4. Kita ada juga dekat situ sama dengan berapa? Nilai dia adalah 1625. 1/625. Jadi apa yang kita akan buat dekat sini? Tekan kalkulator 4C4 berapa? 4C4 kita akan dapat nilai dia adalah 1. So yang tinggal apa dia? Yang tinggal adalah P4 sama dengan 1/625. Bila kita nak cari P, P sama dengan punca kuasa 4. 1/625. Tekan kalkulator kita akan dapat 1/6.
5 jawapan akhir dia. So P nilai dia adalah 1/5. Okey, boleh? Ada soalan? Boleh faham? Okey, boleh salin dulu. Kalau ada yang tak faham nanti, boleh beritahu. Okey, baik. Jadi itu adalah soalan yang ketiga. So far okey. Sambung soalan seterusnya, soalan yang keempat. Kalau cikgu laju sangat, boleh beritahu. Okey, kita tengok soalan yang keempat. Sama juga, SPM 2017. Pernah keluar di dalam SPM 2017. Jadi latihan-latihan yang kita buat ni sebenarnya adalah latihan yang pernah keluar dalam SPM. Sebab tu kita buat latihan kan. Jadi bentuk-bentuk macam ni dia akan keluar lah. Okay, kita ada soalan yang keempat di sini. Okay, kita baca dulu sama-sama soalan dia. Rajah menunjukkan satu graf taburan normal piawai. Kita ada satu taburan normal piawai kat situ. Kebarangkalian yang diwakilkan oleh rantau berlorek ialah 0.3782. 4A, cari nilai K. And then seterusnya, B. X ialah pemboleh ubah rawak bertaburan secara normal dengan min dan variance 2/5. Cari nilai min jika skor Z bagi X sama dengan 62/4 ialah K. Jadi ini adalah soalan taburan normal. Okay, try dulu tengok. Cikgu nak bagi korang masa sikit dulu untuk cuba buat. Dan sekejap lagi cikgu akan terangkan, jangan risau. Dan cuba buat dulu. Tengok sama tak jawapan kita nanti. Okay, sorry. Alia ada tanya soalan kan? Ini soalan yang ketiga tadi ke? Okay, cikgu tengok je Kalau jawapan tak ringkaskan, yang tu yang mana Untuk 3B ke? Okay, untuk 3B ni dia kena ringkaskan lah. Kita kena tulis sampai dapat 1/5 ni. Kan sebab kalau kamu tulis P sama dengan punca kuasa 4, 1/625 je, nak katakan dia macam rumit dekat situ kan. So, kena ringkaskan. Okay. So, maksudnya kita kena ringkaskan lah kan. So, itu point. Sebab jawapan akhir kita kena bagi dia dalam satu pecahan yang paling ringkas lah kalau boleh. Okay, sama-sama. Right, and then ada soalan lagi daripada Syahmi. Tapi cikgu tengok Syahmi dia macam dah left ke. Mungkin internet lost kot. Tak apa, nanti kita kalau dia masuk balik, cikgu akan jawabnya.
Okay, cuba buat dulu soalan yang keempat ni. Tak apa, buat dulu kan latihan. Salah tak ada masalah. Kita akan bincang sama-sama nanti. Okay, baik. Soalan yang keempat dekat sini. Kita ada taburan normal piawai tadi tu. Kita ada K, kosong dan Z. Okay, di soalan ni, pertama dia suruh cari nilai K dahulu. Okay, jadi ni adalah jawapan dia, 4A. Boleh salin dulu. So, untuk dia cari nilai K, pertama kita kena tengoklah kebarangkalian yang ada dekat sini. So, P X di antara Z kurang daripada kosong. Sebab dia belah kiri kan. Diberitahu kat situ kebarangkalian yang ditunjukkan oleh kat sini adalah nilai dia 0.3782. So bermaksud kat sini adalah 0.3782. Okay, jadi kalau kita tengok kat sini P Z kurang daripada K, bermaksud ke kiri lah kan. Kalau kita tengok ke kiri adalah 0.5 tolak 0.3782. Kalau kita ambil yang ke kiri sini adalah bermaksud P Z kurang daripada K, nilai dia adalah 0.1218. Okay, jadi maka kalau kita tengok dekat jadual, kita akan dapat nilai K adalah negatif 1.166. Jadi yang ni korang kena buka jadual tu lah. Kan jadual taburan normal tu. Okay, ni adalah jawapan yang pertama. Okay, boleh salin dulu. Okay, Syami dah join balik Syami tadi ada tanya soalan kan? Untuk apa? 3A kan? Syami suruh terangkan balik 3A. Okay, cikgu akan terangkan balik. Okay, Syami. Jadi untuk 3A ni, kat sini dia ada bagi tahu. Ungkapkan PX kurang daripada 1 dan PX sama dengan 4. Jadi kalau kita tengok PX kurang daripada 1 ni adalah kawasan kuning ni. Yang cikgu warnakan kuning sebelah kiri. PX sama dengan 4 adalah yang ni, warna kuning kanan ni. Okay, jadi kalau kita tengok kat sini, kita ada dua cara untuk buat dia. Sama ada kita tulis macam ni, ataupun kita tulis macam ni. So kita ada dua cara kat situ kan. So kita boleh buat, kita ambil kosong tambah 1 dengan 4. Ataupun kita tolak 1, tolak 2 dengan 3. Sama juga kita akan dapat kuning ni. Boleh faham? Jadi kalau kita tengok 2 dengan 3, nilai dia adalah A, 3 adalah B. So 1 tolak A, tolak B jawapan akhir dia. Boleh Syami? Okey dah Syami? Boleh cikgu. Terima kasih. Alright, sama-sama. Okay, sambung balik untuk yang keempat tadi. Jadi ni adalah 4A. Kita sambung yang seterusnya 4B. So 4B dekat sini. Dia bagi tahu kita ada X adalah
pemboleh ubah rawak bertaburan secara normal dengan mean dan variance 2.5. Cari nilai mean jika skor Z bagi X ialah 62.4 ialah C. Okay. Jadi cara dia, buka balik formula kan. Awal-awal dulu cikgu ada tunjukkan formula untuk cari mean. Korang boleh buka juga buku teks korang kalau ada buku teks kan. Okay, jadi X taburan normal mean 25. Ini adalah variance. Okay, sorry. Untuk bahasa Melayu ni dia salah ni. 2.5 kan. Sepatutnya 25. Okay, jadi formula dia adalah 62.4 X tolak dengan mean bahagi dengan sisihan PY. Jadi 5, 25, square root 25 kita akan dapat 5. Sama dengan negatif 1.166. Iaitu nilai K kat situ. Jadi bila kita nak cari mean, kita nak cari mean yang kat sini. Jadi bila kita nak cari mean, kita akan pindah semua yang tidak berkenaan. So 62.4 tolak mean sama dengan 5 darab negatif 1.166. So apa yang cikgu akan buat kat sini adalah mean pindah kanan, ini pindah kiri. So cikgu akan dapat mean adalah 62.4 tambah dengan 5 darab dengan 1.166. Jadi akhir sekali mean adalah 68.23. Jadi tempat B ni dia straightforward je. Just gunakan formula sahaja. So ni jawapan untuk 4B. Okay, boleh salin. Kalau ada soalan tanya. Sambil-sambil tu kalau dah salin, sambung buat soalan nombor 5 kan. So korang kena try jugalah kan. Bila korang dah try tu, bila cikgu bagi jawapan, kita boleh compare tang mana kita salah kan. Okey ke? Boleh ke? Ada soalan? Untuk soalan 4 dan soalan 5. Ada soalan tanya? Tak tahu. So sambung soalan yang kelima dekat sini. Okay, saya buat dulu. Sekejap lagi cikgu akan terangkan.
So yang kelima ni adalah praktis SPM 2018. So bentuk soalan ni dia pernah keluar di dalam SPM 2018. Okey, kita tengok soalan yang seterusnya, soalan yang kelima. Rajah menunjukkan graf taburan kebarangkalian bagi suatu pemboleh ubah rawat selanjar X dengan keadaan X adalah N, mean dan juga variance. Diberi bahawa AB adalah paksi simetri bagi graf itu. So kita ada nilai kat situ, 24 dengan 31. Okay, cikgu terpotong soalan dia ni. Soalan dia je. Soalan dia kat sebelah. Baru ada soalan dia. Okay, 5A. Nyatakan nilai min 5B. Jika luas rantau berlorek ialah 0.2167, nyatakan nilai bagi P17X31. X di antara 17 dan juga 31. Okay, baik. Nombor 5. 5A. Nyatakan nilai min. Okay, kembali balik kepada soalan sebelum ni. X. Okay, ni tukar jadi X. Yang nombor 2 ni. Bukan Y Ini adalah X. Okay, so nanti kawan betulkan. Okay, kembali balik kepada soalan yang kelima tadi. Nombor 5A. 5A suruh cari nyatakan nilai min. So apa dia min? Min adalah kawasan yang di tengah-tengah. So kalau kita tengok tengah-tengah tu apa? 24. So 5A min adalah 24. Dia straightforward je. Kan bila dia tanya min, tengok yang tengah-tengah tu apa. So min kita adalah 24. Okay, 5B. Jika luas rantau berlorek ialah 0.2167, nyatakan nilai bagi P17X31. X di antara 17 dan 31. So kalau X adalah 17 dengan 31 tadi tu, apa yang kita akan buat dekat sini adalah kita tengok dulu. Kalau contoh kita ambil Z kita adalah antara
kiri dan kanan. Contohnya kita ada kat sini P 24 kurang daripada Z kurang daripada 31. Kita akan samakan dengan 0.5 tolak dengan 0.2167. So kalau itu adalah ke kanan, nilai dia adalah 0.2833. So yang ni nilai dia adalah 0.2833. Kenapa kita buat macam tu? Sebab 17 kedudukan dia kat sini. So 17 nak ke 24 jarak dia adalah 7. 24 nak ke 31 pun jarak dia adalah 7. So kalau kita tengok, nilai yang kita nak dapat kat situ adalah nilai ni. So yang ni dengan nilai yang ni. So kalau separuh tu adalah 0.2833, bermaksud P 17 Z 31 adalah 0.2833. Kita darab je dengan 2. Kita akan dapat nilai dia 0.5666. So ni jawapan akhir kita. Boleh tak untuk 5B ni? Okey ke untuk 5B ni? Dia ada trik kat situ tapi tak adalah. Nak katakan dia bukanlah susah sangat kan untuk fahaman dia punya. Okey, boleh salin dahulu and then sambung soalan yang ke-6. Kalau ada soalan tak faham, beritahu cikgu. Okey, cuba jawab soalan yang ke-6 dahulu. And then sekejap lagi cikgu akan terangkan.
Okey, kita bincang soalan yang ke-6 dekat sini. Baca dulu soalan dia. Rajah menunjukkan graf taburan normal bagi masa yang diambil oleh guru untuk masuk ke kelas selepas loceng berbunyi. Jadi ni contohlah kan. Kita ambil data berapa lama cikgu masuk ke kelas lepas loceng berbunyi. Okey, 6A, cari sisihan piawai. 6B, diberi bahawa min masa untuk guru masuk ke kelas ialah 5 minit. Jika seorang guru masuk ke kelas selepas 8 minit, dia dianggap lewat. Nampak tak? Cikgu pun ada lewat dia. Kan? So, maksud dia dekat sini standard ataupun average, cikgu ambil masa selama 5 minit. Kalau lebih daripada 5 minit iaitu 8 minit, ke atas dia akan dianggap sebagai lewat. So, soalan B ni dia suruh kita cari berapa banyak kebarangkalian untuk guru tadi tu lewat. Okey. Jadi 6A, kita buat dulu 6A. 6A dia minta sisihan piawai. So 6A untuk cari sisihan piawai contohnya. Okey, Zain dulu. Cikgu akan terangkan sekejap lagi. Okey, baik. Ni adalah jalan kira dia. Okey, cikgu terangkan sekarang. Sekarang ni dia minta cari sisihan piawai. So sisihan piawai tu apa? Sisihan piawai tu simbol dia macam ni. So maksudnya sisihan piawai adalah ni. Yang kita nak cari ni. Kat sini. Okey, tapi kita tak ada nilai yang kita boleh gunakan. Cuma ada beberapa kita boleh tahu dekat sini. Iaitu kalau ke kanan 25%. Ke kiri pun 25%. So, tengah-tengah ni ingat lagi. Cikgu cakap apa tadi? Tengah-tengah ni adalah min. So, contoh kita pergi ke kanan 2 minit. So, kawasan ni kita panggil sebagai min tambah 2 ke kanan. So, min tambah 2, kebarangkalian dia adalah 0.25. Sebab apa? Sebab 25%. 25% tu kita boleh tukarkan jadi 0.25. So, gunakan formula. Formula dia apa? Formula dia adalah kita ada X tolak min bahagi dengan sisihan piawai. So, X tolak dengan min. So, X kita adalah ni tadi. Min tambah 2. So, min tambah 2 tolak min bahagi dengan sisihan piawai. Sama dengan 0.25. And then kalau korang tengok dekat sini, min tolak min. So, min tolak min dia akan jadi kosong. So, yang tinggal apa? 2 per sisihan piawai. So, tengok dekat jadual, dekat table, 0.25 apa nilai dia? Nilai dia adalah 0.674. Jadi bila kita nak cari sisihan piawai, pindahkan bahagi yang sepatutnya, kita akan dapat jawapan akhir sekali adalah 0.2967. Boleh tak untuk 6A ni? Okey tak? Ada soalan? Okey, kalau tak ada soalan, kita sambung 6B. Okey, korang salin dulu 6A ni. Sebab 6B ni dia punya jalan kira panjang sikit. So, cikgu nak buka muka surat barulah. Ataupun jap cikgu cuba muatkan kat sini juga. Okey, 6B. 6B dia suruh cari berapa banyak cikgu yang lewat kan kebarangkalian. Maksudnya lebih daripada 8 minit, cikgu tu dah dikira sebagai lewat. So tulis kat sini P
X lebih daripada 8 minit. So kalau kita gunakan formula, kita akan dapat P Z lebih daripada 8 tolak 5 bahagi dengan 2.967. Okay, 5 ni apa? 5 ni adalah min lah kan. Sebab kat sini 5 minit tu dia kata min. Kat situ dia beritahu 5 minit adalah min masa. So, sambung kat sebelah. Sama dengan P 8 tolak 5 kita dapat 3 bahagi dengan 2.967. Sorry, Z besar daripada Z besar daripada 3 bahagi 2.967. Okay, tengok dekat jadual kita akan dapat P adalah Z besar daripada 1.011. Cari kat jadual, nilai dia adalah 0.156. So ni jawapan akhir untuk 6B. 6B ni straightforward je sebab senang. Kita dah cari CMPY tadi tu. Kita boleh cari dia punya nilai untuk X lebih daripada 8. Okay, boleh salin dahulu. Kalau ada yang tak faham, tanya cikgu. Okey, kita tengok soalan untuk kertas 2 pula. Dan kertas 2, soalan 1.
Okay, kita start dengan soalan yang 1A1. Taburan kebarangkalian bagi satu pemboleh ubah rawak diskrit X sama dengan 1, 2, 3, 4 diberi oleh PX sama dengan R sama dengan M R tambah 1 kuasa 2 bagi setiap nilai R. Cari nilai bagi M, lukis satu graf bagi ketaburan kebarangkalian X, dan yang ketiga cari PX lebih besar dan termasuk 2. 1B, kita ada pasal kopi ni, kan kita buat dulu soalan 1A1. Cari nilai bagi M. Okay, contoh kalau kita nak buat dalam bentuk jadual ni, kita akan dapat jadual macam ni. X, PX sama dengan R. Kita ada 1 adalah 4M. Kita ada 2 adalah 9M. Kita ada 3 sama dengan 16M. Kita ada 4 sama dengan 25M. So daripada mana datang semua ni? Daripada formula yang dibagi. Tengok kat sini, dia bagi tahu PX sama dengan R adalah M R tambah 1 kuasa 2. So masukkan je R tu, kan? X R 1 masukkan dalam ni. 1 tambah 1 kuasa 2, kita akan dapat 4M. Dan seterusnya. Okay, jadi bila dia suruh cari nilai bagi M, kita ada 4 kat sini. R start daripada 1, akhir sekali adalah 4. So P X sama dengan R adalah 54M. Samakan dengan 1. 54 ni datang dari mana? 4 tambah 9 tambah 16 tambah 25, kita akan dapat 54M. Jadi maka kat sini M kita adalah 1/54. So ni jawapan akhir untuk 1A1. Dia straightforward je. Boleh ke? Okay, 1A2. Lukis satu graf bagi taburan kebarangkalian X. So dia suruh kita lukis. Okay, lukisan dia akan jadi macam ni. Okay, bagi cikgu tulis dulu. Korang salin je. Okay, so ni adalah lukisan graf. Kita ambil je 4M. So 4 darab 1/54. Kita dapat 4/54 dan seterusnya. 9/54, 16/54 dan 25/54. So kalau waktu korang lukis nanti tu, lukislah lawa-lawa sikit kan. Pakai pembaris. Okay, jadi ni adalah 1A1 dan 1A2. Okay, salin dulu. So cikgu nak move to the next page. Kalau ada tak faham, boleh tanya.
Okey, dan soalan seterusnya 1A3. Okey, so 1A3 tu dia suruh cari kebarangkalian untuk PX lebih besar dan termasuk 2. So jawapan dia adalah sama dengan 1 tolak PX sama dengan 1. So kalau kita buang 1, kita akan dapatlah yang ke atas, 2 dan ke atas. So bermaksud 1 tolak 4/54, kita akan dapat jawapan akhir dia adalah 0.9259. So ni jawapan last dia. Okay, jadi kita sempat buat 1A3 je, 1B ni tak sempat lagi. Dan sebab masa pun dah nak habis. Okay, ada soalan so far? Okay, boleh salin dulu yang soalan 1A3 ni. Tepat jam 10 nanti kita tamatkan kelas. Jadi 1B kita akan sambung untuk next class kan. Korang boleh juga cuba buat latihan tu sendiri. Okay, jika tak ada soalan, kita tamatkan dahulu kelas kita. Kita akan jumpa lagi next class. Jadi itu saja daripada cikgu. Assalamualaikum dan terima kasih. Sama-sama.